Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau di kalangan ahli sufi lah. Kita dah bincang bantahan Ibnu Jauzi dah. Bantahan Ibnu Jauzi itu sudah dah. Sekarang ni kalau kira bantahan Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi Sufi dia, Ibnu Arabi Al-Maliki di Andalusia ni. Jadi banyaklah perkara dibaca. Dan salah satu yang dibaca ni ialah istilah wali kutub, wali abdal dah. Tok-tok wali ni ada setengah tu mengikut kepercayaan golongan-golongan ahli sufi. Tok guru ni siapa satu tahap wali Allah tu, siapa hanya nak jaga alam dah. Wali abdal so wali kutub hak biasa, hak lebih besar lah. Wali kutub ni tok wali hak jaga kutub selatan, kutub utara, kutub timur barat dah. Dikatakan jaga alam. Cumanya Syekh ni Ibn al-Arabi al-Andalusia ni dah. Dia kata dia katanya kalau Tuhan apa dia sebut, kalau la'ala ni ada dua Tuhan, mustah alaih ni lah. Kutub ni kalau pak kutub lah kita kata, paling kurang pak kutub dah. Dia tak mungkin kalau dia terlanggar batas kutub lain dah. Utara terlanggar selatan, timur terlanggar barat dah. Ada kemungkinan tak terlanggar. Masa kita ni bumi bulat kan. Utara selatan pecah apa bawah dah. Jadi orang payah nak tentukan. Tidak ada kemungkinan kalau nak jadi Tuhan kecil pun nak berebut, tersalah, terlanggar batas pemerintahan lain nak. Logik kau tak musnah alam. Kalau betul tak musnah alam, mestilah hanyalah Tuhan yang satu saja, bukanlah Tuhan kecil daripada wali-wali yang jadi mengaku jadi Tuhan dah. Jadi alam maya ni yang canggih, yang stabil ni ialah alam Allah, alam yang Allah cipta. Dan Allah yang jaganya bersendirian tanpa bantuan lain. Hak malaikat terbantu Allah kata sebenarnya malaikat tu bukan bantu, dia sebenarnya programming ya dah. Allah buat dia macam lah dia buat kerja sebenarnya. Yang memberi kuasa pada malaikat buat kerja pun adalah Allah SWT. Dia sebenarnya menguruskan alam ni betul-betul Allah SWT, bukan pun malaikat sekalipun. Malaikat tu rezeki kau, malaikat apa-apa sekalipun, dan malaikat mahu kau semua tu dengan program yang telah Allah tetapkan. Jadi malaikat tu buat je kan? Dan sebenarnya bukanlah atas kuasa malaikat pun. Semuanya adalah kuasa Allah SWT sebelah kau dah. Firman Allah SWT yang berbunyi dah, qul ud'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain dari Allah. Mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi. Termasuklah selain Allah ni Tok Wali, anggap setengah manusia dah. Tok Wali walaupun seberat debu pun Tok Wali ni tak ada kuasa dah. Tak ada kuasa walaupun seberat debu pun tak ada kuasa di langit dan bumi dah. Dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah, tak berkongsi. Allah tak berkongsi kuasa ni kepada bui kaum malaikat, kau bui kau Tok Wali, kau tak ada. Betul-betul Allah yang berkuasa. Dalam mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi ini, Allah berlaku takbir dah. Malaikat tu macam buat kerja je nah. Program ni siap dah buatnya benda yang Allah suruh dan dengan kuasa Allah. Malaikat nak gerak betul boleh, melainkan dengan Allah SWT dengan kuasa yang diberikan Allah. Maksudnya kuasa sebenarnya Allah SWT dah. Dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan dari mereka. Tak ada. Allah tak dapat pertolongan dari tok-tok wali ke, Tuhan kecil ke, tak ada. Allah semata-mata yang berkuasa di alam ini ya. Golongan penaja khurafat itu sebenarnya mendakwa dapat berusaha di alam maya. Padahal dakwah tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam dan fitrah yang asal manusia dah. Malah akal menolaknya daripada awal-awal lagi. Oleh itu kerana jika begitu kedudukannya sebagaimana didakwa oleh golongan yang terlibat, sudah tentulah sebagai Tuhan akan berusaha mengatasi Tuhan lain, dan setiap wali akan menguruskan bahagian alam berdasarkan yang ada di bawah kuasaannya. Wali ni kalau bagi pak kutub kita kata tu, mesti dah terlanggar sikit, langgar agak perai dah. Pak kita ni dah. Langgar batas segala agak perai dah. Jadi
Macam itulah kalau Tuhan tu ramah, mestilah alam haji lebur dengan mudah ni. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa ala ba'dihim ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Maksudnya Allah tidak sekali-kali mempunyai anak. Dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Tuhan kecil pun tak ada dah. Kalau ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala ciptakannya dengan bersendiriannya. Dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya lain. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Surah Al-Mu'minun, surah 3 ayat 91. Ini keadaan akal lah. Kalau kita kata hukum mantik lah. Hukum akal. Ni lah hukum akal yang terbaik dah. Bukan ambil daripada falsafah Yunani lah. Begitu je. Keadaannya kalau dia banyak Tuhan, mestilah berebut tersalah, terlanggar dah. Dah ni ada isu antara Caprice Ebit Liu dengan Gapa tu. Jadi benda tu kadang-kadang tersilap pun. Jadi nak balas kan. Jadi salah faham je. Jadi itulah gitulah tu manusia tu. Dan apabila dia buat benda kerjasama, benda yang hampir sama kerjanya, ada tersilap, terlanggar batasan-batasan tak. Jadilah gitu ni. Wali dah nak urah dia. Kalau dia katalah dia percaya ke dia. Logik kau dah. Tak berlaku percanggahan. Kita ni alam ni stabil ni kalau kita belajar sains. Kerana pergerakan udara, pergerakan suhu, pergerakan air laut ni. Air laut ni faktor besar ni. Selain udara ni, air laut juga faktor besar menseimbangkan suhu dunia. Kalau air laut tak gerak ni, jadi hancur lebur dunia. Hancur dah. Jangan main-main lah. Bulan, sedang molek. Semua tarikan graviti yang bulan ni menseimbangkan alam lah. Alam tu lah, alam dunia saja lah. Nak bumi ni. Dan kita ni magnetik hebat ni. Magnetik bumi kalau orang ngaji sains lah. Kita ni menghalang cahaya-cahaya jauh, banyak lagi cahaya berbahaya di luar ni, di angkasa ni, pada matahari ni. Dia ada sinaran-sinaran, bukanlah sinaran ultraviolet tu, kodi dia tu. Banyak lagi sinaran-sinaran radioaktif yang berbahaya daripada matahari. Matahari kan berlaku letupan radioaktif lah. Antara hidrogen bergabung jadi helium kan. Nuklear. Ada proses nuklear, letupan nuklear menghasilkan tenaga yang hebat di matahari ni. Jadi bahan radioaktif dia tu, kita ingatkan sekat kosong ke apa, dia sekat oleh medan magnetik bumi dia. Medan magnetik bumi pun sekat dah. Banyak perkara dah Allah jaga ni dengan sistem magnetiknya dah. Sistem magnetik bumi tu banyak menghalang sinaran-sinaran dan benda-benda bahaya masuk dalam atmosfera bumi. Tidak seperti planet lain. Planet lain tu bahaya, boleh masuk dah. Kita ni Allah jaga dah. Tak sedut suhu lah manusia. Habis kara dah Allah jaga. Tidak kan? Acum metan dunia ni. Ni setengah etis tu tak percaya Tuhan yang kata. Dia tak ambil benda-benda betul. Remeh-temeh. Tak cara ke benda remeh-temeh. Dia tak berasa kehebatan atom, kehebatan sistem alam ni berjalan ni dengan ada satu kuasa yang maha berkuasa, itu Allah SWT. Okey, bantahan Qadiyat pula dah. Qadiyat membantah ahli sufi yang kata boleh jalan jauh semata-mata nak ziarah tak wali kubur-kubur tak wali. Dan dia mengungkapkan ungkapan Imam Malik rahimahullah taala yang menolak perbuatan setengah orang sanggup jalan jauh ni musafir untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata dah. Para nabi ataupun mana-mana kubur orang soleh. Jadi Imam Malik ni imam awal dah, bukan Wahabi ni, peringkat awal lagi dah. Peringkat awal pun dia kata makruh ataupun haram, kata nak cara dah. Bahkan Imam Malik menghukumkan makruh kepada seorang yang mengucapkan aku telah menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucap gitu pun makruhnya. Bahkan benda tu tak perlu suhu dah. Ada setengah kita ni orang Melayu ni tak. Kalau nak pergi Mekah suruh kisah ke Nabi, tu pun kahut lah kira dah. Dia tak boleh menyapa tu apa je nak kisah ke Nabi. Baik kita selawat. Tak boleh menyapa apa je, berapa nama tu. Kita selawat ni banyak dah sapa ke Nabi. Tak ada ke dia pergi. Jadi semua ni dengan salah anggapan bahawa alam Nabi tu, alam kubur tu serupa dengan alam dunia tu, salah lah. Alam Nabi ni alam barzakh. Alam barzakh ni bukan style kita pergi dekat tu masa dekat. Duk jauh pun siapa betul lah. Dengan disampaikan oleh malaikat dah. Qadiyat menghukumkan kufur pada orang yang mendakwa memperolehi pangkat Nabi dan atau mengharuskan ia diperolehi menerusi usaha yang dilakukan seseorang atau dicapai menerusi kebersihan hati. Wali-wali ni bukanlah usaha ikhtiar dah. Bukan. Seperti dakwaan oleh falsafah juga pelampau sufi ni, bukan gitu, bukan usaha dia.
Dia kata nak sapa makam Tuhan. Dah, perbincangan dia Allah nak jadi Tuhan dah. Pasal campur dengan falsafah. Falsafah ni daripada falsafah Yunani. Daripada prinsip logos tu sehingga Allah ni menyatu dengan alam sampai tahap tu dah. Itulah karut ni dah. Bahkan sebenarnya Allah tidak bertempat juga. Ada unsur-unsur begitu juga dah. Dia bicara sangat tu. Betul lah Allah cipta tempat. Allah tak boleh lah berada di tempat dah. Tapi di tempat yang bukan Allah cipta tu kan ada ke tidak? Secara umumnya kita kata gitu dah. Semuanya mudah faham. Hakikatnya sudah fikir lah dah. Daripada kita memikir Allah tidak bertempat, bengong gitu. Hak tu jadi mudah masuk wahdatul wujud ni dah. Jadi Allah menyatu dengan alam ni sebab memikir hak tu dah bengong dah. Bengong Allah tidak bertempat daripada mana bercampur dengan alam lah. Itu masalah dah. Itu jadi masalah. Jadi bicara sangat sebenarnya tak payah bicara. Allah kata semesta wal arsy. Terima seada-adanya lah. Allah ni tahu kita ni lemah. Terima lah. Begitu juga dengan orang yang mendakwa diturunkan wahyu meskipun tidak mendakwa sebagai Nabi SAW. Atau mendakwa Isra' Mi'raj ke langit dah. Dah. Ke Nabi SAW telah beritahu yang baginda SAW adalah penutup para Nabi. Dan tidak ada Nabi lagi selepas baginda dah. Jadi kalau itu kata, walaupun tak mengaku Nabi, dia kata terima wahyu, jumpa Tuhan tiap-tiap malam ke Mi'raj sama, maka benda tu telah mengaku Nabi secara automatik walaupun dia tak kata mengaku Nabi. Sedangkan Nabi ni Nabi yang khatamul anbiya, Nabi yang terakhir dan diutuskan pada seluruh manusia. Qadiyah juga menghukum kufur kepada golongan ahli falsafah. Golongan batiniyah, sufi batiniyah mana? Golongan rafidah. Dan golongan pelampau sufi ni, tasawuf. Yang beranggapan zahir syariat dan kebanyakan berita yang dibawa oleh para rasul sama ada yang telah berlalu maupun akan datang melibatkan urusan akhirat pada mahsyar hari kiamat syurga dan neraka tidak mempunyai apa-apa keistimewaan. Sebaliknya ditujukan pada makhluk kerana meraihkan maslahah mereka saja. Kerana mereka tidak dapat menjelaskannya disebabkan kurangan faham mereka. Benda ni kalau kita baca buku Ibn Arabi ni. Buku Ibn Arabi tu buku dah tak ingat dah. So sekali khusus al-hikam dah hak ngelah dia hak paling paling utama dia lah khusus hikam. Kalau kita tengok situ benda ni ada berlaku dah. Dia seolah semua perkara ta'wil ni batiniyah ni. Cumanya orang pertahankan dia kata syaitan lah. Benda tu dia sebut dengan kata mabuk rohani konon lah. Intipati kenyataan golongan tersebut tidak lain hanya untuk membatalkan syariat, membantu segala suruhan dan larangan Allah, malah mendustakan Rasul dan meragui apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi kesimpulannya berdasar keterangan di atas, kepercayaan setengah ahli sufi yang boleh menguruskan sebahagian daripada alam maya, boleh bantu orang keluar daripada kubur, bantu orang minta bantuan istighasah tu, dan mengatakan kedudukan mereka lebih daripada maqam Nabi SAW, merupakan perkara-perkara yang melampau dalam kepercayaan golongan-golongan ahli sufi ya. Dan bertentangan dengan akidah yang sebenar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak kira lah Asy'ariyah ke Asari Salafi ke, memang keadaan asalnya bertentangan. Tak usah nak kehil lah. Sebenarnya kehil tu dia telah mabuk dalam mabuk dalam sufi setengah-setengah ulama dah. Sebenarnya tak boleh nak kehil dah. Macam Ibn Arabi dah, Ustaz Nurul Durus. Dia baca dia baca memulai subuh berlaku adil. Dia baca, dia kaji, mengaji, kata tak boleh nak bersangka baik dah. Ajaran-ajaran itu memang merosakkan akidah umat. Jadi tidak benar Tok Wali ni boleh keluar daripada kubur nak bantu orang, pertolongan tak betul dah. Keramat kau bukan dah. Tak ada Tuhan kecil. Allah yang lebih cepat mendengar. Kalau mari juga tu bukanlah geruh si mati ataupun Tok Wali tu sebenarnya jin syaitan iblis yang cuba menipu manusia dah. Mari tolong tu, kalau dia tolong tu untuk menyesatkan manusia. Syaitan kan boleh berlaku, boleh berupa dah. Begitu juga di pendapat yang mengatakan bahawa Tok Wali ni tahu perkara gaib. Kita sebut begitu sebenarnya boleh rosak akidahnya. Tahu boleh baca hati, boleh rosak akidahnya. Pasal Allah SWT sahaja yang tahu. Ilham yang benar ni berlaku jari, bukan semua-semua. Bukan boleh baca hati semua kau yang tahu tak. Tidak dah. Kadang-kadang terlintas ataupun ada ilham jari.
Ada sokongan terjaga tak untuk tahu apa yang tersirat dari hati tu bukanlah sebenarnya bukan tahu secara lebih kurang dah. Dan bukan sama dia. Kalau memang bukan sama tu ada tak molek juga lah. Walaupun dia mengaku tak dia ada benda tak molek. Okey. Jadi ulama kurun ke-6 Hijrah membantah Kasyaf yang menjadi pegangan ahli sufi yang melampau yang bercanggah dengan syarak. Kasyaf ni tak napuk. Nabi mari lah dah. Napuk macam-macam napuk. Nabi Khidir mari dah. Contohnya Ibn Jauzi membantah Abu Talib Al-Makki. Dia banyak sebut dalam kitab dia Kutul Qulub ya. Dengan ungkapan setengah ahli kasyaf berkata, dia kecek begitu, setiap ahli kasyaf. Itu bukan hujah agama. Kasyaf hujah sorry pakai boleh, tapi nak mengajar orang lain habis nak mesti kapur. Kapur nak cerita pasal kasyaf ni bahayalah. Menurut beliau ni Ibn Jauzi, menurut beliau ungkapan sepanjang itu tidak lebih daripada ungkapan kosong belaka, tak ada pada. Pasal bukan hujah dalam agama. Hujah agama mesti Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ibn Jauzi juga bantah kasyaf ahli sufi di zamannya. Yang dinamakan oleh Imam Ghazali Arbabul Ahwal. Imam Ghazali mengatakan Arbabul Ahwal mempunyai syariat tersendiri. Ini ahwal perasaan pokok sufi ni lah. Seandainya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menyuruh mereka keluar daripadanya supaya beramal dengan pendapat beliau, sudah tentu saranan beliau itu tidak terima dah. Ibn Jauzi membantah dakwaan ahli sufi yang mereka dapat melihat Allah SWT dengan mata kasar dunia. Nabi sendiri kata tak nampak cahaya, tak nampak Allah lagi tak. Masa dia Mi'raj ni, Nabi dah lihat hadis. Tiba-tiba orang sufi ni kata jumpa terus dengan Tuhan, nampak Allah SWT. Bahkan lebih teruk daripada itu, segenap ahli sufi zaman beliau mendakwa boleh menziarahi Allah, duduk dalam majlis Allah dan bersama dengan Allah. Allah SWT juga menziarahi mereka. Golongan ahli sufi tersebut dikenali di Iraq dengan nama golongan ahli batin dan waswas. Batin semua waswas ada juga. Jadi perubahan ini dia biasa kecek dalam bercakap dalam bab lintasan fikir dia. Ikut dia telitah daripada dia. Jadi menurut Ibn Jauzi, jika dikatakan boleh melihat Allah SWT dunia, sedang tentu itu tidak sunyi daripada sama ada berlaku dalam bentuk Allah SWT menjelma ke dalam sebahagian daripada makhluknya, atau menjelma dalam bentuk keadaan manusia. Kalau nampak tu maksudnya makhluk lah. Hak boleh nampak ni makhluk dah. Kalau betul kan Maha Suci Allah lah, Allah tidak masuk dalam makhluk dah, tidak berupa dengan makhluk. Jadi Ibn Arabi membantah tanggapan ahli sufi tentang kebolehan mereka bertemu dengan Nabi secara jaga setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ni pun banyaklah jaqazah dah. Pakat ngaku belaka habis kau lah habis tarekat sufi ngaku jumpa dengan Nabi ya. Lepas Nabi Khidir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu jumpa sama dah. Pasal cerita dah semua ni lah, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali kata dia ibadah kuat, dia ikut tarekat Tijani. Dia main tahajud malam tu dia berasa macam Nabi mari dah. Cuma dia rasa gedebang, dodak jatuh dia dah. Cuma dia kata kalau betul lah Nabi ni, ya Allah, minta lah dia boleh bersalin aku. Kalau bukan Nabi, minta jauh daripada aku. Jadi tak jadi salin sama. Walaupun beberapa kali mari, yang di dalam hati berasa tu Nabi mari dah. Dia dalam hati dia berasa Nabi mari ni. Tapi tak rasa gedebang, dodak. Dan dia pun ada lah berbahan orang lain, ulama-ulama lain tu. Ada kata tanda benda terkarut ialah tidak tenang. Sedangkan Islam ni, akidah ni, ia mari dengan ketenangan. Kalau mari dengan gedung ni, masa ada unsur-unsur lain mari dah. Sekali dia ikut salah lah, meninggalkan tarekat Tijani. Menurut Ibn Arabi, segenap ahli sufi mendakwa Tuhan mengemukakan contoh dan tidur kerana berlakunya ukiran ilmu pada Lauh Mahfuz tanpa penyingkapan nyata. Kait dengan Lauh Mahfuz pula dah. Mereka berdalilkan hadis tidak ada asas sama sekali, iaitu manusia itu tidur. Apabila mereka meninggal, barulah mereka jaga. Ketika itu zahirlah berbagai-bagai hakikat yang dijelaskan kepada mereka dalam bentuk contoh-contoh. Ini sebenarnya satu bentuk falsafah dan pemalingan daripada kebenaran. Bahkan orang-orang Islam sebenarnya berada dalam berbagai-bagai hakikat yang nyata dan perkara-perkara yang diibaratkan dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Ibn Jauzi mengkritik hebat tanggapan ahli sufi yang mendakwa mereka dapat menyaksikan para malaikat dan juga roh para nabi. Di samping mendengar sesuatu dan mengambil berbagai-bagai faedah daripada mereka dalam keadaan jaga, ya qazah ni.
Bagi beliau, keyakinan seumpama ini muncul disebabkan oleh kurang kefahaman tentang sunnah Islam, asar dan keterlaluan dalam memberikan tumpuan pada apa yang dipandang sebagai baik oleh ahli sufi. Jadi memang banyak orang ikut sufi memang banyak lah. Nak ngaku habis apa Zah ngaku jumpa Nabi. Tak boleh kata siapa-siapa lah begitu berlaku. Abu Ya Asy'ari dulu pun hak sekarang ni Habib dan semua ngaku lah. Betul yang nampak tu. Kemungkinan besar karut lah. Macam cerita sana lah. Dia ada unsur yang tak molek dah. Walaupun mari tu betul ke Nabi dah. Hak Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata siapa yang tengok dalam mimpi dah. Bukan dalam jaga lah. Tak apalah. Berhubung dengan dakwah mereka dapat melihat para malaikat dan roh para Nabi dan juga mendengar pembicaraan mereka. Ia boleh berlaku kepada orang kafir dan juga orang beriman. Nah. Mengaku ni ada berlaku lah. Mengaku jumpa Nabi. Penglihatan yang berlaku pada orang kafir adalah satu bentuk hukuman, hujah, bala dan juga fitnah. Mengaku jumpa Nabi tak maksud Islam ni. Cari penyakit lah. Besar fitnah je lah. Manakala penglihatan yang berlaku kepada orang beriman adalah satu bentuk kemuliaan. Jika kebolehan melihat malaikat menurut mereka disebabkan oleh kesucian hati, sudah tentu para malaikat itu menumpukan pada hati tersebut. Dan sudah tentu juga pandangan mereka akan tertumpu pada hati yang bersih. Mereka tidak akan melihat hati yang berkarat yang diselubungi dengan berbagai-bagai tutupan. Ibn Jauzi membantah perbuatan setengah ahli sufi mengoyak pakaian yang mereka pakai ketika sedang mengalami wajad. Ni gila lah wajak ni lah. Hilang akal dah. Mabuk gitu dah juga dah. Bagi beliau tidak ada kebaikan bagi keadaan yang bertentangan syarat itu dah. Jadi gila. Sepatutnya sahabat je jadi tenang. Habis-habis terik dia getar-getar lepas tu air mata tu sahabat dah. Dia bukan kelepar gila. Dia tak berani nak geruk dah. Dia tenang sahabat zikir ni dalam keadaan tenang siapa ke tak geruk. Bukan kocok kuat. Ni dah. Dia kocok lagi kuat. Kau kuat. Zikir dia kau kuat. Hu tu kan. Tak lama tu kocok power gila nak. Kamu lopak joget dah. Tu ada masalah tu dah. Saya pun ada dengan satu seorang ustaz ni. Kira-kira anti salafi anti wahabi dah. Tapi dia pergi sekali tu. Dia ikut. Nak kita rekod dah. Ada orang yang ajak pergi. Pergi tu dia duduk keliling-keliling tu. Zikir dah. Zikir sekali. Tak lama. Dia mula nampak pun lucu lah. Mabuk lah nak ngatik bila kocok kuat dia. Joget dia. Tak lama pas ke dia tak khabar. Dia kata dia tak khabar dia. Ngatik siapa tak khabar. Pas ke dia roik dia. Tak tahu. Jadi power gila juga. Tu kata dah. Dia pun masuk jin juga dah. Zikir ke masuk jin dah. Benda ni berlaku dalam orang belajar silat pun ada tak? Setengah belajar silat. Tapak suci ke apa dulu dah. Masa Farid Putra dulu. Ada pun belajar silat tu siapa melopak dah. Melopak tinggi-tinggi dah. Tepat tok guru je boleh dah. Lelaki tok guru tak boleh pula tak. Tepat tok guru ni macam-macam. Belum melayang lagi dah. Gocah tu bik mutu hijau nak. Pisau tak pisau dah. Lepas tak ada tok guru tak boleh gocah orang. Timbuk kau orang pula dah. Tepat tok guru je pisau nampak dah. Masuk jin masa tu dah. Jadi dia sebenarnya kata Syekh Ibn Jauzi kata ni ahli sufi terlibat tidak lebih daripada hamba kepada diri nafsu dan bertindak mengikut pendapat sendiri saja, hanya tak khabar dah. Lepas zikir ke lepas gapo tu menjadi tak khabar cari baju dah. Pergi lepas syiah tu dah tak khabar dah. Ibn Jauzi juga membantah tanggapan fasik oleh ahli sufi yang mengatakan wajat ni boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di panggil pergi dah telah cari baju tapam muka ke apa. Mereka menamakan pergerakan yang keluar daripada batasan akal sebagai wajat. Jadi wajat itu mewujudkan pergerakan yang tidak halal yang melibatkan pengoyakan pakaian dan pergerakan yang tidak tentu arah panggilan lah. Joget lah ke apa. Kesemuanya sangat jauh daripada jalan yang ditempuhi oleh generasi salah terdahulu dan menyeleweng daripada jalan yang benar. Tidak wajar pada seorang menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya bagi beliau wajat yang sahih dan benar ialah wajat hati sahaja. Bukan pak tubuh panggilan melopak kok dah. Hati saja berasa mabuk dah, cinta. Ketika mendengar Al-Quran dan nasihat. Ketika itu muncullah daripada hati dalam batin rasa takut pada ancaman Allah SWT, kerinduan untuk mendapatkan janji baik dijanjikan oleh Allah SWT dan penyesalan kerana banyak mencuaikan perintah Allah. Setara tu je. Setara tu saja perasaan jiwa apabila cinta ke Allah ataupun zikir mengasihi Allah. Bukan siapa ke apa setengah-setengah tarikat je. Ibn Hakim membantah pembahagian syariat dengan hakikat. Kerana ia suatu bentuk keburukan. Agama ni Islam ni bukan syariat, bukan hakikat zahir ke apa dak. Ia serupa belaka dak. Ia serentak.
Kita nak semaya, kita niat. Dalam semaya rukun semaya ke niat. Niat adalah hati batin lah. Kalau niat tak betul dah, tak sah semaya dah. Jadi dia kacau pula. Dari semaya saja campur antara batin dengan zahir dah. Kita ada hakikat dengan zahir dah. Ulama syariat dengan hakikat tak ada. Kita tak pecah sekaligus. Syariat tu sekali dengan batin dalam. Kerana syariat adalah segala apa yang disifatkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Benar untuk kepentingan para makhluk dan peribadatan mereka. Hakikat yang datang selepas itu tidak lain selain daripada sesuatu yang berlaku dalam jiwa, yang melibatkan capakan daripada syaitan. Setengah Tuhan yang berasa hakikat tu berasa koyak pelik-pelik tu kan. Sebenarnya tu tipu dari syaitan kan. Setiap orang yang berpegang dengan hakikat tanpa mengambil kira syariat, dia seorang yang terpedaya dan tertipu. Ibn Aqil memberi amaran keras pada umat Islam agar tidak mendengar ucapan-ucapan ahli sufi yang tidak mempunyai sokongan yang kukuh dan mantap. Kerana mereka adalah golongan zindik yang mengumpulkan antara pakaian petani, pakaian yang compang-camping dan juga pakaian bulu dengan kerja-kerja boneka golongan etis. Capuna pokok etis nak pokok ni. Mereka mana makan, minum, menari, mendengar, simak lagu-lagu tu nah. Dan mengabaikan hukum halal syarak, hukum hakam syarak. Golongan zindik sendiri sebenarnya tidak berani untuk menolak syariat. Sehingga datanglah golongan sufi tersebut lalu membawa bersama-sama mereka golongan yang cabul. Jadi golongan sufi ni masuk pokok zindik. Zindik ni takut yang munafik Takut sebenarnya, tapi mari pokok sufi ni capu gaul jadi dia jadi bersemangat buat maksiat lah atas nama hakikat. Perkara yang pertama mereka lakukan ialah meletakkan nama itu hakikat dan syariat. Ini adalah satu bentuk keburukan. Ibnul Arabi Maliki membantah tafsiran dibuat oleh setengah ahli sufi terhadap maksud ayat 75 surah Al-Hijr, yang mentafsirkan perkataan al-mutawassimi dengan makna orang yang arif dan orang yang alim terhadap al-ghaib. Jadi pokok ni sufi ni mutawassim itu kata alim dan ghaib nah. Bagi bila perkataan al-wasam merujuk pada tanda yang digunakan untuk mengaitkan dengan sesuatu yang lain dan membawa maksud orang yang merenung, orang yang punya firasat, orang yang mengambil iktibar dan juga orang berfikir. Itu maksud dia dah. Kesemuanya mengandungi makna yang saling mendekati antara satu sama lain. Tafsiran setengah ahli sufi terhadap makna al-mutawassim merupakan dakwaan terhadap perkara ghaib tanpa diragui lagi. Sedangkan perkara ghaib tidak diketahui melainkan oleh Allah SWT saja. Benda ghaib ni, kita ajak dah sebelum ni, tak boleh tahu benda ghaib ni. Wasiat, hak surat perantai tu untuk cerita benda ghaib ni. Kalau tak atas ni, jadi bala ke apa tu, benda ghaib, benda akan datang dah. Benda siar mari tak, benda tu boleh jadi syirik. Dari segi etika keyakinan lah. Ibn Jauzi menganggap ramai dalam kalangan ahli sufi termasuk ke dalam pereka hadis dengan tujuan untuk mendukung mazhab dan aliran pegangan mereka. Dan tindakan itu dilakukan hasil daripada perdayaan syaitan belaka. Contohnya Wahdatul Wujud Nur Muhammad ni. Nur Muhammad atas dasar apa pun tu. Memang hadis tu palsu tu. Hadis tu atas dasar apa pun, cek kat mana bunyi pun kapung ni. Tidak mungkin ucapan Nabi. Tiba-tiba dipertahankan kerana geng aku dah. Geng aku kan ketarekat geng sufi dah. Last kali ia jadi tak logik. Kenapa boleh pertahankan hadis Nur Muhammad ni? Prinsip yang ada unsur falsafah. Ada unsur-unsur yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ni sampai tahap tu dah. Ini disebutkan dalam kalangan kaum dikenali dengan nama As-Salimiyah. Mereka mencipta hadis dengan tujuan untuk menggalakkan orang ramai tertarik dengan syurga dan takut neraka. Ini golongan sufi dah. Tujuan mereka berbuat demikian adalah baik itu untuk menggalakkan orang ramai melakukan kebaikan dan menjauhkan mereka daripada melakukan kejahatan. Maksud baik. Tindakan tersebut sebenarnya satu bentuk pencerobohan ke atas syariah. Kerana menggambarkan seolah-olah syariah itu memerlukan pada penyempurnaan. Dan ahli sufi itulah yang menyempurnakan kekurangan tersebut. Bagi Ibn Jauzi, syariat ini adalah merupakan siasah ilahi. Mustahil berlaku kekurangan pada siasah ilahi yang memerlukan pada siasah para makhluk. Jadi pengurusan kebijaksanaan dalam pemerintahan ilahi dah. Jadi tidak mungkin Allah ni pemerintahan yang tak cerdik, pengurusan itu tak cerdik dah. Nak perlukan siasah pengurusan daripada makhluk. Nak comel agama ni perlu pada mereka cipta dari makhluk, tak betul dah. Ibn Aqil membantah tanggapan setengah ahli sufi yang mendakwa ta'lif syarak, bebannya syarak ni telah gugur daripada mereka. Menurut beliau, orang ramai mulai lari daripada Allah dan menjauhi daripada perintah syarak dan terjebak ke dalam berbagai-bagai ciptaan baru dalam ibadah. Ada dalam kalangan mereka yang menyembah selain daripada Allah. Dalam kalangan mereka juga ada yang mentauhidkan Allah, namun dalam masa yang sama mereka telah menggugurkan ta'lif ibadah. Mereka mengatakan arahan untuk melakukan ibadah hanya ditujukan pada orang awam saja, kerana mereka belum sampai kepada ma'rifatullah. Dalam erti kata yang benar. Tak betul kena auto hemolek. Dia tu kena auto hemolek kat tak semaya bel lalu dah.
Ini sebenarnya jenis tanggapan syirik. Tanggapan begitu adalah syirik. Para ulama telah menegaskan tentang kufurnya orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam yang zahir dan menghalalkan mana-mana perkara yang diharamkan yang zahir. Jadi benda-benda terang tu. Haram, dia kata halal, babi halal, menaruk halal, kau gapo zina halal, kafir dah ni. Pasal benda tu diketahui mudah dalam agama dia. Dan berdasarkan sumber yang mutawatir sama ada Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Pada ia menghukumkan kufur ke atas orang yang mendakwa taklif syarak. Taklif syarak tu berbagai syarak tu. Kewajipan agama tu telah gugur daripada dirinya. Siapa-siapa mengata tak wajib dah aku sembahyang, kafir tu dah. Misalnya halal membunuh orang, dia kata tak apa bunuh lagi. Minum arak halal, zina halal, maka dia kafir dah. Ia merupakan perkara yang telah diijma'kan oleh orang Islam seperti mana yang dilakukan golongan yang menghalalkan apa sahaja dalam kalangan golongan Qaramitah atau setengah ahli sufi yang melampau. Sebenarnya ia banyak ajaran aliran sesat ni berasal daripada aliran sufi dah. Tak boleh nafikan benda tu dah. Sama ada ayuh pin dah. Asal anak rimah tempat kita ni lapak ke apa dah. Jadi insan kami tu untuk capai manusia sempurna jadi Tuhan tu banyak-banyak aliran timbul. Macam Qaramitah ataupun di Syria tu golongan antara Syiah campur juga dengan Sufi tu, iaitu golongan itulah pemerintah Syria dah ni. Bapak dia lah tak. Bapak dia tu Islam gapo tak lah. Jadi pelik ke dah. Kadang seksi pakar kata. Jadi kawat rasa keluarga dia. Jadi itulah ni golongan-golongan yang batiniah dah. Qaramitah pun batiniah. Siapa ke dia buat lagi batu Hajar Aswad daripada Kaabah ni buat lagi ni. Buat lagi. Lepas tu dia kena bala macam-macam. Baru jatuh balik berapa tahun. Dah pernah tahun tengok. Berapa tahun dia lagi daripada batu Hajar Aswad tu. Kaabah tu dia buat lagi. Golongan Qaramitah ni. Ni golongan batiniah ni. Golongan ia campur falsafah. Campur dengan sufi. Campur dengan Syiah. Campur belakang. Ia ada sikit-sikit. Sebanyak ia kecampur-campur ia jadi pelik. Jadi begitulah kita kena berhati-hati dengan golongan ini. Begitulah kita kata ringkasan kesimpulan akhir lah daripada bab kita bincang ni. Teguran ulama-ulama terhadap pendapat-pendapat sufi yang melampau, dan kita kena beringatlah supaya masyarakat kita lepas ni tidak lagi tertipu dengan ajaran mereka sehingga meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nak selamat ikut Al-Quran dan Sunnah. Biarlah kata debek pun ilmu syariat apa dah. Tapi kita sekurang-kurangnya kita orang kampung tidak boleh masuk dengan main falsafah, main ayat belik-belik ni. Main sufi falsafah dipanggil. Sufi yang berbelik-belik ayat sampai kita pening. Kita ni tak ada masuk dah. Kadang-kadang kita orang kampung ni tua baru nak mengajar agama dah. Jadi baru nak pergi masjid setengah-setengah tu ni. Lah ni boleh PKP tak lagi masjid. Tak lagi masjid. Tak boleh dengar ceramah, tak boleh dengar ngaji. Sekali dengar juga dah. Kecuali hak pandai telefon ni. Pandai telefon ni boleh buka lah dak. Kalau nak kira lah ni sepatutnya ramah. Dia pandai dak tua pun dak. Iaitu Dr. Masik banyak ceramah ni. Tapi gitulah jaga tahu dak kita tengok sikit je. Dr. Basik tengok tu. Orang tengok banyak ramai ni. Hak ngagu tu lepak lebih 70,000 tengok dak. Kita pun heran macam mana boleh ramai ketemu. Apalah itulah perbincangan kita tentang tasawuf ni. Ya sebagai kita ni kalau tasawuf akhlak bincang bab hati ni kebanyakan dalam Ihya Ulumuddin itulah. Tapi ada karut-karut tapi banyaknya okey dah. Kat molek sekali ialah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu nak bersihkan hati, bersihkan akhlak, bersihkan amal ibadah kita supaya kita ni mudah menuju jalan ke syurga, iaitu Riyadhus Shalihin. Taman-taman orang soleh. Harus jurus ni macam mana supaya boleh masuk syurga dan diredai oleh Allah SWT. Riyadhus Shalihin. Taman-taman orang soleh. Taman-taman syurga orang soleh iaitu beribadah, taat pada perintah Allah SWT. Itulah kitab Fadail Amal yang terbaik lah. Perbanding Fadail Amal lain tu hati saya rasa kira tak kira aliran mana pun yang akan berasa kagum dan berasa terarah kepada belajar kitab tu dah. Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.